15 orang awam Palestin terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan di Gaza, tentera negara haram Israel terus bertindak kejam. Terbaru serangan ke atas sebuah sekolah di Nusairat membunuh 15 orang. Rejim Zionis memberi alasan mereka menyasarkan pengganas. Serangan tersebut menyasarkan sekolah Abu Araban yang dikendalikan PBB di Kem Nusairat di Gaza. Ia adalah serangan kelima ke atas sekolah yang menjadi pusat perlindungan sementara dalam tempoh 8 hari. Menurut jurucakap Agensi Pertahanan Awam, Mahmud Basal, ribuan berlindung di lokasi berkenaan. Majoriti mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Sekolah di Nusairat menjadi sasaran Zionis dalam dua serangan terdahulu. Sementara itu, Perancis dan Jerman menggesa siasatan segera terhadap serangan kejam berkenaan. Dalam pada itu, Emirat Arab Bersatu UAE menghantar 3 tan bekalan perubatan ke Gaza. Ia sebagai reaksi terhadap rayuan daripada sektor kesihatan termasuk Hospital Nasir di Khan Yunis yang kekurangan ubat-ubatan. Bantuan juga untuk memastikan perkhidmatan perubatan terus diberi kepada mereka yang memerlukan. Ketika ini, hospital di Gaza kekurangan bekalan ubat-ubatan penting termasuk insulin. UAE dengan kerjasama pelbagai hospital dan organisasi perubatan antarabangsa menyasarkan untuk meningkatkan tahap penjagaan kesihatan di Palestin. Negara itu telah menghantar beberapa siri bantuan perubatan kepada hospital di Gaza termasuk 10 ambulans dilengkapi dengan semua kemampuan moden. Jumlah keseluruhan bantuan yang dihantar oleh UAE mencecah 337 tan. Ini pula situasi semasa politik di Amerika Syarikat. Bekas Presiden Donald Trump menyeru rakyat untuk bersatu padu selepas terselamat daripada cubaan bunuh semasa pimpinan kempennya di Pennsylvania. Sewaktu insiden tersebut, Trump ditembak di telinga manakala seorang penonton terbunuh dan 2 lagi cedera parah. Manakala penembak Thomas Matthew Crooks dibunuh ejen perkhidmatan rahsia. Dalam masa sama, Trump turut memberikan penghormatan kepada mangsa tembakan itu serta berdoa agar mereka yang cedera kembali pulih. Dalam itu, polis Pennsylvania memaklumkan mereka masih meneliti maklumat untuk menentukan sama ada suspek lelaki bersenjata pada pimpinan kempen Trump bertindak sendirian atau sebaliknya. Polis juga sedang menyiasat sama ada penembak itu mempunyai rakan sejenayah. Terdahulu, pihak penyiasat merampas rifle AR-15 susulan cubaan membunuh Trump. Senjata itu dipercayai digunakan dalam kejadian tembakan berkenaan. Sementara itu, pihak berkuasa menemukan bahan letupan dalam kereta dipandu lelaki berusia 20 tahun yang didakwa cuba membunuh Trump. 2 bahan letupan itu ditemukan penyiasat dalam kenderaan suspek Thomas Matthew Crooks dan potensi bom ketiga di rumahnya. Media tempatan turut melaporkan penemuan berkenaan, namun berbeza mengenai jumlah bahan letupan tersebut. Ketika ini, pihak berkuasa masih belum menentukan motif serangan tersebut. Masih melibatkan insiden serangan terhadap Trump, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa siasatan bebas terhadap keselamatan di lokasi kejadian. Media tempatan melaporkan Biden telah mengarahkan perkhidmatan rahsia untuk menyemak semua langkah keselamatan bagi Konvensyen Nasional Republikan yang dijadualkan bermula hari ini di Milwaukee. Dalam ucapannya di White House, Biden memaklumkan telah berhubung dengan Trump. Sebagai bekas Presiden dan calon Republikan untuk pemilihan 2024, Trump menerima tahap keselamatan yang tinggi daripada perkhidmatan rahsia dan ia akan diteruskan. Perkembangan serangan letupan kereta di Mogadishu, Somalia. Jumlah kematian dalam insiden yang berlaku di sebuah kafe meningkat kepada 9 orang manakala 20 lagi cedera. Pegawai Polis Muhammad Salat yang bergegas ke tempat kejadian beberapa minit selepas letupan berkata
5 mangsa ditemukan di luar kafe. Ia termasuk pemandu kenderaan yang kebetulan melalui kawasan berkenaan ketika letupan. Manakala 4 lagi mangsa ditemukan dalam kafe dengan sebahagian daripadanya dikeluarkan dari bawah serpihan. Insiden berlaku pada Ahad ketika kafe berkenaan dipenuhi peminat bola sepak yang menonton perlawanan akhir Euro 2024. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Thofiah menzahirkan ucapan selamat ulang tahun keputeraan kepada Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Menerusi poster yang dibuat naik di Facebook Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda Bertua turut mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Sultan Brunei dengan kebahagiaan dan melanjutkan usia baginda. Brunei hari ini meraihkan Hari Keputeraan Sultan Hassanal Bolkiah yang ke-78. Malaysia dan Uzbekistan senada mahu mempercepat kerjasama dalam pelbagai bidang tumpuan, antaranya seperti perdagangan dan pelaburan, tenaga, pelancongan dan pendidikan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu antara dinyatakan menerusi panggilan telefon daripada Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tengah hari tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebooknya turut mengulangi jemputan kepada Shavkat untuk berkunjung ke Malaysia secepat mungkin. Ia bagi memperkukuhkan lagi kerjasama dua hala kedua-dua negara itu. Mahkamah di Pakistan pada hari ini mengarahkan bekas Perdana Menteri Imran Khan dan isterinya Bushra Bibi direman sehingga 22 Julai. Ia bagi membantu siasatan kes penyalahgunaan kuasa. Menurut Biro Accountability Nasional Pakistan, sebuah badan pengawas anti rasuah membangkitkan kes ini kurang daripada sehari selepas mahkamah di Islamabad membebaskan Khan dan isterinya daripada tuduhan perkahwinan tidak sah. Pada Februari, pasangan itu telah dijatuhi hukuman penjara 7 tahun kerana didakwa bernikah sebelum tempoh iddah penceraian Bibi tamat. Mahkamah di Islamabad mengarahkan badan pengawas itu untuk menyiasat kedua-dua suspek yang kini ditahan di penjara Adiala di Rawalpindi. Imran Khan yang memimpin kerajaan Pakistan dari 2018 hingga 2022 telah disingkirkan dari jawatannya menerusi undi tidak percaya pada April 2022. 17 Julai ini menandakan genap 10 tahun insiden malang pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di Ukraine. 298 orang anak kapal ketika itu menjadi mangsa pertempuran antara pemisah pro-Rusia dan tentera kerajaan Ukraine. Kebanyakan terbunuh adalah warga Belanda. Dalam insiden pada 17 Julai 2014, kesemua penumpang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pasukan penyiasat bersama yang ditubuhkan pada 2014 oleh Australia, Belgium, Malaysia, Belanda dan Ukraine mendapati pesawat itu ditembak jatuh oleh peluru berpandu Rusia. Pendakwa raya antarabangsa pada Februari 2023 berkata mereka telah menemui petunjuk kukuh bahawa Presiden Rusia Vladimir Putin meluluskan penggunaan sistem peluru berpandu yang menembak jatuh pesawat itu. Bagaimanapun, bukti pelibatan Putin dan pegawai Rusia yang lain tidak cukup konkret untuk membawa kepada sabitan jenayah. Siasatan kemudian ditamatkan tanpa pendakwaan lanjut. Rusia telah menafikan sebarang penglibatan dengan penembakan pesawat awam itu. Sukan Copa America, Argentina mencatat rekod kejuaraan Copa America kali ke-16 dengan menewaskan Colombia 1-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Hard Rock, Miami, Amerika Syarikat. Hari ini, pengendalinya Lionel Scaloni ternyata berpuas hati dengan semangat juang dipamerkan pemain-pemainnya. Beliau menyifatkan perlawanan menentang Colombia sebagai sesuatu yang mencabar dengan isu timbul sebelum permainan bermula lagi selepas terpaksa ditangguhkan lebih sejam. Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores
una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares, y tuvimos que salir a jugar el partido así. Así que con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia, nos llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando, y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido, y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro. Scaloni turut memuji pemainnya terutama Angel Di Maria dan kapten pasukan Lionel Messi. Menurutnya Di Maria bermain dengan baik dan dia seorang legenda serta ini adalah perlawanan terakhir yang hebat untuknya. Dia berharap Di Maria akan bermain satu lagi perlawanan perpisahan di laman sendiri sebelum bersara di arena antarabangsa kerana dia berhak diraikan. Terdahulu, sepak mula aksi final Copa America antara Argentina dengan Colombia terpaksa ditangguhkan susulan kekecohan yang berlaku di luar stadium. Pemain kedua-dua pasukan diarah kembali ke bilik persalinan ketika sesi memanaskan badan di Stadium Hard Rock berikutan penangguhan itu. Kelewatan perlawanan itu dilaporkan berpunca daripada tindakan peminat tanpa tiket yang cuba merempuh masuk ke dalam stadium. Pihak keselamatan dilaporkan turut bergelut dengan penyokong berkenaan. Sementara itu, susulan kekalahan England dalam meraih kejuaraan Euro buat pertama kali, jurulatihnya Gareth Southgate akan membincangkan masa depannya dengan pasukan England. England tewas 2-1 kepada Sepanyol dalam final Euro 2024 di Berlin, Jerman awal pagi tadi. Ditanya sama ada dia akan meneruskan tugasnya sebagai pengendali England, Southgate memaklumkan dia perlu membincangkannya dengan pihak yang berkaitan terlebih dahulu. I totally understand the question and understand you need to ask it, but I need to have those conversations with important people behind the scenes, and I'm obviously not going to discuss that publicly first. Penganjur Tour de France mewajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan tertentu selepas beberapa siri kes COVID-19 berlaku. Penganjur memperkenalkan langkah untuk baki perlumbaan yang berlangsung sehingga 21 Julai. Pelitup muka diwajibkan di kawasan yang mempunyai kontak dengan pelumba, antaranya selepas garisan penamat, kawasan parkir bas, pasukan dan zon campuran yang membolehkan media menemui pelumba. Beberapa pelumba telah menarik diri selepas dijangkiti COVID-19. Ini menyebabkan juara Olimpik lumba basikal gunung Thomas Pidcock dari Britain dan juara Vuelta Spanyol Sepp Kuss dari Amerika Syarikat yang menarik diri sebelum perlumbaan pada 29 Jun selepas disahkan positif. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.